call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera bagi yang baru masuk, yang akan menonton rakaman pun. Semoga dapat belajar dengan baik. Okey, bila awak nak menonton rakaman nanti, katakanlah mana nak tahu ada antara awak ni dia suka ulang balik kan. Bila nak ulang balik tu, kadang-kadang awak bukan menonton bagi dia laju je, awak boleh pause dia, stopkan dia sekejap, salin, catat, fikir ataupun awak ulang balik, macam tu lah. Okay, so awak tahulah kan, harap awak mahir lah. Tak semestinya awak nak dengar je, awak kena mencatat juga. Sama lah waktu belajar sekarang pun, sama jugalah, kena mencatat jugalah. Okay, ini cikgu dah bagi dah dekat Telegram, tapi kalau awak rajin, awak belilah buku modul digital Saspadi ni dekat Adam ke atau dekat Dynamic ke. Tapi kalau tak beli pun tak apa, nak tengok tu, nak salin, nak faham, okey je. Yang penting awak dapatlah, jangan biarkan diri awak ketinggalan. Okey, kita teruskan. Okey, soalan ni 6.3. Okey, 6.3 ni aplikasi hukum linear. Yang biasanya soalan bentuk macam ni kertas 2 dan dia 10 markah. Okey, dan awak boleh skor 10 markah tu. Okey, sebab topik ni agak mudah Okey, kita tengok soalan ni. Siapa nak baca, kita bagilah siapa-siapa baca Ustaz. Mukhlis, bacaan Mukhlis. Contoh. Mukhlis Farid. Ya. Boleh tolong baca tak? Jadual di bawah menunjukkan nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen pemboleh ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan Px tambah Qy sama XY dengan keadaan P dan Q ialah permalah. Okey, terima kasih. Sajalah nak dengar suara awak kan. Suara dah semakin matang ni. Suara macam DJ lah. Kan? Jurahebah. Okey. So bila awak membaca, maklumatnya ialah di sinilah. Dia dah bagi equation ni. So dan dia kata pemboleh ubah XY dihubungkan dengan persamaan tu. Okey, dia dah bagi jadual X dan Y. Okey, X 2.5, Y 10. Kalau X 2.5, kalau X 3.0, Y dia 9.5 dan seterusnya lah, awak boleh tengok Tetapi awak kena alert di sini, soalannya A. Dia kata plot X per Y. Jadual X saja. Okey, X dengan Y, tapi plot X per Y melawan X. Okey, melawan X dengan menggunakan skala. Yang ni benda penting ni. Dan paksi yang ni melawan X, okey, pada paksi X. Okey, kemudian pula apa lagi yang penting? Dia kata 2 cm kepada 1 unit untuk X per Y. Seterusnya garis lurus penilaian terbaik. Okey, cikgu ada bagi latihan kat Ampun, tapi cikgu tak ada nak semak. Biasalah cikgu Ampun ni kan, dia macam hal lah kan. Okey, tapi ada masa nanti cikgu akan semak. Okey, ambil masa sikit lah. Okey, so sekarang ni awak kena buat apa? Kena lukis garis lurus penilaian terbaik. Okey, garis lurus penilaian terbaik ni kalau awak dah tengok video yang cikgu send tu, okey, tak semua titik duduk di atas garis lurus tersebut. Okey, tapi walaupun tak semua titik, adalah titik yang tak kena, tapi titik yang tak kena tu kena seimbang lah. Contohnya, okey, katakanlah garis. Okey, garis ni ada titik, okey, dia garis lurus. Tapi ada satu titik macam tu. Macam tu. Okey, dia mesti seimbang. Sebelah atas ada satu, sebelah bawah ada satu. Kalau ada benda yang tak kena lah kan. Okey, lepas tu jarak daripada garis lurus ni, okey, dia tak boleh terlalu jauh.
mungkin dalam 0.5 saja jarak dia, tak sampai 2 meter. Kalau 1 meter tu mungkin boleh lagi lah kot. Tapi biasanya 0.5 je daripada garis ni. Titik yang tak kena tu. Dia tak boleh terlalu jauh. Kalau terlalu jauh tu awak kena semak balik lah. Okay. Okay. So, kita tengoklah kan. Kita kena buat apa? Okay. Langkah pertama awak kena buat apa ialah awak kena buat jadual. Jadual baru. Okay. Daripada jadual yang diberi ni, yang atas ni, awak kena buat jadual baru. Okay. Jadual baru tu pula, okay, bila X, sebab dia kata X per Y melawan X. Okay. Jadi, X tu di atas, jadual baru ni, X tu di atas, X per Y di bawah. So nak dapat X per Y tu, awak cuma letak, awak kira lah. Nak dapat ni. Okay, jadi nak macam mana nak dapat tu? Dia kan X per Y. Jadi X awak dah tahu. X dia 2.5. So 2.5. Y dia awak ambil lah daripada sini. 10. So tu yang dapat 0.25. Okay. Cikgu tunjuk satu-satu sebab mungkin ada antara awak macam tak berapa nampak lagi kan. Okay, kemudian pula kalau okay, X, yang ni untuk yang ini kan. Okay, kalau X per Y, okay, 3.0, bawah dia Y dia ialah 9.5. So awak kira-kira dapatlah 0.32. Sampailah hujung sini awak kira. Okay, selepas dah awak kira, awak dah dapat jadual, dapat penuhi jadual tu, apa awak kena buat ialah ni jawab soalan pertama. Dia suruh lukis garis lurus penuraian terbaik. Okay, ikut skala yang diberi 2 cm kepada 2 unit. Okay, 2 cm ialah 10 kotak kecil kalau pada atas kertas graf. Okay, tapi kalau awak nak, ni awak ukurlah pakai pembaris, itu kalau kertas graf yang standard lah. Tapi kalau yang dekat sini tak standard. Tapi kita tahu kalau 10 kotak kecil ni, itu 2 cm. Okay. So, yang ni graf yang tak standard. Graf yang standard yang biasa kita pakai itulah yang dalam buku graf yang awak selalu guna beli buku kat koperasi tu kan. Okay, kena ikut skala dia. Untuk paksi X ialah 2 cm kepada 2 unit. Ada antara awak ni dia masih confuse paksi X bila dia orang sebut mengufuk. Dia tak tahu X ke Y. Mengufuk ni awak tukar je. Mengufuk tu kepada K tu kepada X. Kalau mencancang pula kalau awak confuse, mencancang awak tukarlah. Sebab kadang-kadang dia tak pakai XY, dia pakai mengufuk dengan mencancang. Tapi ada antara awak ni dia confuse. Mencancang ni awak tukarlah J ni kepada Y. Jadi mencancang. Dari segi bahasa memang salah. Tapi ini teknik ingat secara kreatif sahaja. Okay, ikut skala yang diberi. Kalau tak bagi skala tu, pening jugalah kan. Ini skala diberi, okey lah. 2 cm kepada 2 unit. Okay, kemudian untuk paksi Y pula, 2 cm kepada 1 unit. Kena ikut arahan dia. So, kita buatlah. Okay, so di sini dia dah bagi dah 2 cm kepada 2 unit. So, betul lah ni dia pakai 2 cm kepada 2 unit. Sebab apa? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 2 cm pada 2 unit lah, dah ikut arahan. Kemudian paksi Y pula dia bagi kat atas ni 2 cm kepada 1 unit. Okey, Y pula 2 cm pada 1 unit, 10 kotak kecil ni 2 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab dia kata 2 cm kepada 1 unit untuk Y. Yang ini 2 cm kepada 2 unit untuk paksi X. Ikut arahan dia. Okay, so bila dapat soalan macam ni, buat jadual baru daripada jadual asal. Ikut apa yang dia nak, dia dah bagi hint dekat sini. Y tu adalah X per Y. Okay, kemudian awak dah buat jadual baru. Daripada jadual baru ni, awak buatlah graf berdasarkan skala yang diberi, awak akan dapat garis lurus. Okey, garis lurus ni, dia tengoklah kadang-kadang situasi awak dapat ni, kadang-kadang garis lurus ni, okey.
Cikgu padam saat ni lah. Okey. Bila masa awak melukis, kadang-kadang, okey, graf awak ni awak dapat garis dulu sampai sini je. Yang bawah tu awak tak garis. Cikgu nasihatkan awak garis panjang-panjang sampai kena paksi Y. Kenapa? Kerana kita kena dapat nilai pintasan Y daripada graf. Walaupun garis awak tu tak sampai ke paksi Y, awak garis je lurus sampai paksi Y sebab kita nak guna pintasan Y. Okey? Jangan buat separuh. Okay. Itu pentingnya awak ada pembaris panjang. Okey, sebab kalau awak pakai pembaris pendek, kadang-kadang garisan awak tu lari sikit. Belilah pembaris panjang dan cikgu nasihatkan awak, pakailah pembaris flexible ruler. Macam mana rupa pembaris flexible ruler? Dia boleh bengkok-bengkok dan biasanya dia berwarna-warni. Pink ada, hijau ada, biru ada. Murah je, kedai RM2 tu. Dia boleh lentur. Okay, pakai yang tu senang nanti awak nak buat graf untuk matematik ke apa, dia boleh lengkung. Tapi untuk tajuk ni pakai pembaris panjang. Bawa pembaris panjang semasa dalam peperiksaan. Okey? Boleh ikut ke setakat ni? Boleh. Boleh. Okey, kalau ada tak nak tanya apa-apa setakat ni? Pokoklah. Tak ada. Okey, kalau nak tanya-tanya cikgu tak mau, cikgu syok sendiri tau. Tak tahu tanya. Okey, sebab yang ini awak kena buat di rumah lah graf ni. Kalau nak cikgu nak tunggu awak, jenuh jugalah. Okey, so tapi cikgu terangkan macam manalah nak jawab soalan ni. Okey, so seterusnya soalannya, soalan A kita dah bincangkan. Okey, kita bincangkan soalan B. B tu dia kata gunakan graf yang dilukis. Maknanya kalau awak tak lukis A tu tak boleh buat B lah. Okey, sebab kita akan gunakan graf yang dilukis. Kita kena cari nilai P dan nilai Q. Okey, apa dia nilai P, apa dia nilai Q ni? Ni kan dia bagi dah ni. Apa persamaan tu? Persamaan ni lah yang kita belajar dua kali dah kelas kita belajar. Benda tu sangat penting. Kalau awak tak dapat yang tu memang susah lah awak nak buat. Okay, so di sini dia kena jadikan sampai bentuk Y sama dengan MX tambah C. So benda ni cikgu dah ajar dah awak 2 kali kelas dah. Cikgu harap awak boleh praktis dan mahirkan diri. Okay, dia bagi yang ini je. Dan awak kena jadikan dia dalam bentuk macam ni. Okay, hint dia dekat soalan kan dia sebut X per Y. Jadi kena jadikan sampai X per Y. Sampai jadi bentuk X per Y. Okay, untuk Y. Okay, hint dia dekat soalan ya. Jadi itu gunanya soalan. Maklumat yang dikenal tu dekat soalan. Okay, dia nak dalam bentuk macam ni. Okay, ini adalah Y. Okay, dan ini adalah M. Ini X lah. Dan ini adalah C. Cikgu rasa awak boleh faham kan? Daripada persamaan ni sampai jadi macam ni lah yang macam cikgu ajar awak hari tu. Okay. So dah dapat persamaan ni. Apa awak kena buat? Sebab dia nak nilai P, dia nak nilai Q kan? Jadi kita ambil kecerunan. Sebab kecerunan adalah 1 per P. Okey, 1 per P ni nak dapat daripada mana? Sebab dia kecerunan, awak kena pakai formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Mana nak dapat Y dengan X ni? Titik dia. Inilah daripada graf. Okey, daripada graf ni, okey, cikgu nasihatkan awak ambil bentuk segitiga yang besar lah. Jangan ambil titik yang ini dengan yang ini. Bila awak ambil bentuk yang macam ni, jawapan awak tu sangat lari jauh. Digalakkan awak ambil data yang lebih besar tapi tak terkeluar daripada titik ni, tak terkeluar daripada titik ni. Okay, daripada maklumat yang diberi. So untuk Y awak boleh ambil lah antara mana yang awak rasa mudah lah.
Ataupun kalau pelajar tahun lepas macam Taqiyuddin, dia suka ambil daripada sini. Dia suka ambil daripada jadual yang dibuat tu. Ada setengah pelajar dia suka ambil macam ni. Dia ambil yang data ni dengan data ni. Ataupun dia akan ambil data ni, titik ni, koordinat ni dengan koordinat ni. Ataupun dengan yang ni. Okey juga. Okey. So kalau dalam situasi ni dia ambil 6.9. Okey, dia tak guna jadual, dia ambil garis di sini. Dia ambil 6.9 ni. Okey, dia tengok bawah. Tapi dalam range ni lah. Dalam range ni. Okey. Dia makin besar yang segi tiga kita ni makin tepat lah. Jangan ambil macam tu je, tak tepat. Okey. Okey, boleh ikut ke setakat ni? Boleh. Boleh. Ada nak tanya? Kalau nak tanya, tanya tak? Okey, so sekarang ni kalau ikut skema ni, sebab ni contoh kan, dia ambil 6.9 tolak -2. Ini untuk Y2 tolak Y1. Kemudian dia ambil 98 tolak 0 untuk yang ni. Tapi setiap orang akan berbeza lah nombor yang dia nak ambil untuk ni, untuk kecerunan ni. Tapi apa pun, yang penting ni P dia ni, dia dapat tak lari jauh lah. Kalau lari pun mungkin 1.11 ke 1.12 ke, dia tak lari jauh sangat. Tapi akhirnya dia akan dapat walaupun dia ambil koordinat yang mana pun, dia akan dapat P ni adalah 1.11. Okay. So itu untuk kecurunan. Okay. Kemudian bila kita guna kecurunan ni, kita dapatlah nilai P. Okay, sebab P dia ialah kecurunan tu ialah 1/P. Okay, so sekarang ni kita nak cari pintasan Y. Pintasan Y dia ialah ni. Yang cikgu birukan ni pintasan Y dia. Okey, jadi pintasan Y dia yang ni daripada persamaan. Jadi pintasan Y ni awak kena tengok graf. Okey, kena tengok graf. Di mana nak tengok graf? Tu sebabnya kena garis panjang-panjang sampai kena paksi X ni dekat graf ni. Dekat sini. Dia pintas Y kan? So di sini pintasan Y dia adalah dia lari. Mana dia? Dia touch screen dia sensitif sangat, dia lari dia. Mana? Ni. Yang pening ya. So daripada graf kita dapat -2. Pintasan Y dia adalah -2. Okey, so kita kira lah, kita dah dapat P tadi, kita gantilah P yang kita dapat tadi. Nilai P tadi kita dapat 1.10. Pintasan Y iaitu nilai C adalah -2. Kita gantilah dalam ni, dalam persamaan ni. So kita kira kita akan dapat Q lah. Okay, alih P alih mai lah, dia algebra lah ni. Okay, Q sama dengan -2 darab -1.10. So kita akan dapat 2.2 lah. Okay, so itu untuk pintasan. So kita dah dapat Q, P kita dah dapat dah. So kita dah menjawab soalan nombor soalan ni B2. Tapi kita ada satu lagi soalan ni ni. Dia nak Y bila X sama dengan 9.5. Okey, dia nak Y bila X sama dengan 9.5. Awak dia jadi macam ni, dia suka lari tau. Oh ni, cikgu tak buka bateri dia sikit. Okey. Okey, bila X 9.5, okey, bila X 9.5, X per Y adalah 6.6. Okey, awak gantilah. X tu 9.5, X per Y adalah 6.6. Jadi bila kita, yang ini adalah X nah. 95 adalah X. Okey.
So dia dah bagi saya sini X per Y adalah 6.6, sebab tu kita isi ni. Kita buatlah algebra Y sama dengan 1.4. Di mana macam ni lah, kalau siapa tak tahu 9.5 per dengan 6.6 sama dengan Y. Jadi kita akan dapat Y tu 1.44. So harap boleh ke? Boleh ikut ke? Siapa tak boleh ikut? Tanya. Pak mana tak boleh ikut? Siapa boleh ikut angkat tangan? Okay. So, kita try buat yang ni. Okay, soalan ni. Langkah pertama, kita highlight dulu perkara penting. Okay, perkara penting di sini ialah dia bagi persamaan ni. Okay, kemudian dia bagi jadual. Daripada jadual tu, kita kena buat jadual ni, kita kena buat jadual baru. Jadual baru ni, tengok hint dia. Dia dah bagi ni 1 per Y. Jadi sini kena 1 per Y. Okay, dia dah bagi hint ni 1 per X. Jadi dalam jadual ini 1 per X. Macam mana nak cari benda tu? Okay, kita buat sama-sama. Okay, so sekarang ni 1 per X. 1 per X dia adalah 1.5. Ntar tekan kalkulator dapat berapa? 1 per 5. Apa dapat? 0. Apa? 0.67. Okey, kita ambil jangan ambil dua angka, kalau boleh ambil 3 lah. Bundarkan dia tu kan, 0.67. Okey. Kalau ambil kadang-kadang ada sampai 4. Tapi kalau kita ambil banyak sangat, masalah nanti bila kita nak transfer data ni pergi dekat jadual. Itu masalah dia. Jadi kita ambil dalam 2 atau 3 angka bererti. Okey? 2 atau 3 angka bererti. So sekarang ni cuba kira kat cikgu pula. Yang ini 1 per X dia ialah 2. Dapatlah 0.5 lah kan? 0.50. Yang ini 1 per 2.5. Dapat apa? 0.4. Ya, 0.4. Okey, yang ini 1 per 4. 1 per 4 tu adalah 0.25 lah kan? Okey, yang ini pula 1 per 5. 1 per 5 tu berapa? 0.2. 20. Kita ambil 3 angka bererti ya. Ataupun macam ni lah. Okey, kemudian 2 atau 3 angka bererti. Kemudian 1 per 10. So kita dapat 0.10. Okey, kita isi pula yang 1 per Y pula. 1 per Y ni. Okey, 1 Y dia berapa? Tengok jadual kat atas ni. 0.586. So kita dapat apa? Tekan kalkulator. 1 per 1.71. ya, 1. 1.71. Okey, kemudian yang ni pula 1 per, tengok yang ni pula 0.694. Dapat apa? 1.44. Ya, 1.44. Seterusnya 1.28. ya, 1.28. Seterusnya 1.40. 04. 04 ke 40? 404. 04. Okey, so seterusnya apa tekanlah kalkulator dapat apa lagi? Satu 1.0.
1 point apa? Ada satu lah. 1 bahagi 1.042. Dapat apa? 0.96. Ya, 0.96. Dan last kali hampa akan dapat 0.80. Faham macam mana cikgu cari jadual, nak lengkapkan jadual ni? Faham. Faham. Okey. So, yang bawah ni tak tulis pun tak apa. Ni tak tulis pun tak apa ni. Okey, ni tak tulis pun tak apa. So, cikgu padam lah kan. Itu cuma proses nak bagi hampa faham je. Cikgu nak tunjuk lah kan. Ni tak tulis tak apa. Serabut yang aku tulis kan. Okey, so sekarang ni kita kena buat graf. Okey, graf ni kena berdasarkan arahan di sini. Dia dah kata 2 cm kepada 0.1 unit. Okey, kemudian untuk paksi X dan 2.02 untuk paksi Y. So nanti hampa buatlah, buat transfer semua titik ni atas graf. Kemudian ikut skala yang diberi, tanda, lepas tu buat garis lurus. Dia mesti garis lurus sebab ni garis penyesuaian. Okey, mesti dapat garis lurus, cuma ada yang kena, ada yang tak kena. Cikgu tak sempat nak nak copy letak kat sini jawapan, so cikgu paparkan di sini. Okey. Mana yang ni. So ini jawapan dia. Yang ni bukan. Set. 1.8 sana. Ni dekat Telegram ni. 1.8 4.0. Ni. Okey, cikgu tak sempat nak snap letak jawapan. Okey, bila hampa dah transfer dapat macam ni lah. Okey. Dan nanti masa hampa transfer ni adalah yang macam lari-lari sikit kan. Tapi kalau ada lari-lari sikit, mungkin dia kat atas ni ada tak boleh tulis dah kat sini. Tak apalah. Okey, kalau tak dapat garis sampai kena dekat paksi Y, hampa garis je sampai kena paksi Y sebab nanti kita nak guna pintasan Y. Okey, garis je panjang-panjang. Okey, dan hampa tengok label dia untuk paksi X ialah 1 per X, untuk paksi Y ialah 1 per Y. Dia ikut graf yang dia ikut soalan. Okey. So seterusnya dia suruh cari ni B. Gunakan graf yang dilukis, cari nilai H. Okey, macam mana nak cari nilai H? Ni kita kena tengok baliklah persamaan yang dia bagi kat atas ni. Okey, dia bagi kat atas ni H per Y sama dengan K per X tambah 2. So, Y tu kita kena jadikan dia 1 per Y. Okey? Y tu kena jadi 1 per Y. Macam mana nak jadi 1 per Y? Kena buat apa? Samaan ni nak jadikan dia 1 per Y sebab di sini dia 1 per Y. Macam mana nak jadikan dia 1 per Y? Kita kena buat apa ni? Siapa tahu? Siapa ada cadangan? Buang H. Buang H. H tu tendang pergi belah kanan Jadi 1 per Y. H tu darab dengan yang X tu. K per HX tambah 2 per H. So dia dah jadi macam tu kan. Okay, so dia dah jadi dah menurut dah. Ini adalah Y. Okay, yang ini ni sebenarnya kalau tak nampak cikgu pecahkan dululah. Okay, sekarang cikgu pecahkan dulu baru mungkin hampa nampak. Apa dah nampak tu tak apalah, Y sama dengan yang ini dari K per H. Okay, 1 per X tambah 2 per H. So, benda ni yang kita dah belajar semalam kan. Ini adalah Y, ini adalah M, ini adalah X, ini adalah C. Okay, so sekarang ni
Tadi dia suruh cari apa soalan tadi? Dia suruh cari H dengan K. Okey, so sekarang kita nak cari H dengan K. Macam mana kita nak cari H dengan K? Okey, so kita guna dulu, kita ambil yang pintasan Y dulu. Sebab apa? Yang pintasan Y tu lebih senang. Okey, pintasan Y iaitu 1 per Y pintasan 1 per Y adalah, ni bukan negatif dash dia. Okey, sama dengan 2 per H iaitu nilai C C ialah pintasan Y. Okey, boleh ikut ke setakat ni? Boleh ikut tak? Boleh. Okey. Boleh. So pintasan Y ni ialah 2 per H. Jadi 2 per H sama nilai ni kita kena ambil daripada graf. Kita kena ambil daripada graf. Berapa nilai dia? Yang pintasan Y tu. Nampak nilai dia berapa? 0.6? 62. 62. Okey. Dia bergantung pada graf awak lah. Sini tak boleh nampak 62 kan nampak sebab tu 0.7. Maknanya satu titik tu 0.2. Okey. Tapi hampa faham lah kan macam mana nak baca tu kan? Ni sebab mungkin tak clear sangat kan? Halus kan dekat handset kan? Okey, sebab 1.2 jadi 0.64. 0.64. Lepas tu yang ini 2 per 0.64 adalah sama dengan H. So nilai H dia berapa? $3.125. Ya, 3.125. So kita dah dapat nilai H, sekarang kita nak cari nilai K. Okey, K kalau ikut persamaan di sini, Allah, dia suka sungguhlah lari. Saya nampak yang pening tau. Cikgu cari balik mana dia. Tiba-tiba je dia lari. Okey ni Okey, so kita dah dapat nilai H. So kalau hampa tengok graf dekat sini, ni H per K tu adalah M. So kita M tu kecerunan kan. So M adalah K per H. M adalah K per H, nilai kecerunan. K per H, kecerunan tu kita kena ambil apa-apa nilai lah dekat graf, sebab dia kata berdasarkan graf. Tapi cikgu suka nak ikut macam Taqiyuddin kan, pelajar tahun lepas kan. Okey, Taqiyuddin Menteri Emet. Okey, cikgu suka nak ikut Taqiyuddin, suka ambil daripada jadual. Nak ambil daripada graf pun boleh, tak ada masalah. Cikgu suka nak ambil koordinat ni dengan yang ni. Okey? Tapi kalau awak nak ambil koordinat lain pun tak ada masalah. Kalau awak nak ambil koordinat lain tapi jarak lah, jangan ambil dua titik yang berhampiran. So sekarang ni kalau kita ambil koordinat tu, kita ambil Y dulu. Check. Okay. Kita kena ambil daripada jadual yang kita buat tau, sebab graf kita ni sebenarnya dia daripada graf. Graf kita ni nama dia 1 per Y. Yang ini 1 per X. So kita kena pakai jadual yang kita dah buat. Jangan ambil daripada jadual yang asal. Okay. So sekarang ni cikgu nak ambil nilai di sini. Dalam buku lain cikgu nak kira. Okay, kita ambil titik Y dia 0.96 tolak 1.71 per X dia 0.20 tolak 0.67. So terang berkira dapat apa?
0.96 tolak 1.71. Dapat negatif 0.75. Okey, 0.20 tolak 0.67. Dapat negatif 0.47. So 0.75 bahagi 0.47. Okey, so kita dapat positif 1.5. Kalau bunda kan 1.6. Okey. Kita ambil dua angka berarti. Okey, so 1.6 ni. Okey. So K per H adalah 1.6. H kita dah tahu dah tadi. H tadi kita dapat berapa? 3.125. 1.6. So K dia berapa? Kan berkira K dapat berapa? Mufiq tulis dah 1.60. Okay, so berapa nilai? Ya, 5. Okay, K ni dapat 5 lah. Ni darab sini, darab 3.125 darab 1.6, dapat laki tu adalah 5. So kita dah dapat nilai H, kita dah dapat nilai K untuk soalan B 1 dan 2. Tapi kita ada satu lagi soalan di sini. Okay, kita ada satu lagi soalan di sini. Dia kata apabila Y apabila X sama dengan 3.2. So macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak cari? Okay. So dia kata Y apabila X sama dengan 3.2. Okay. So kalau Y apabila X sama dengan 3.12. Okey, 1 per X. Okey, 1 per X adalah awak tengok 1 per X sana. Dia kena tengok graf. Okey, kena tengok graf. Okey. Cikgu tak buat graf, jadi cikgu rujuk jawapan lah. Okey. Tadi dia kata X adalah 3.2. Jadi hampa tengok dekat graf, X dia yang bawah tu. Okey, X dia yang bawah tu. Okey, X dia yang bawah tu 3 Saya cikgu pun ingat lupa saya. 1 per X Y apabila 1 per X 1 per 3.2. Tekan kalkulator. 1 bahagi 3.2. Kita dapat ni 0.31. Okey, 0.31 kan. Okey, daripada sini hampa kena tengok graf tau. Okey, kena tengok graf yang hampa buat. Okey, graf yang hampa buat ni. Okey, graf yang hampa buat ni hampa kena cari dekat paksi X dia bawah tu 0.31. Hampa garis putus-putus sampai naik atas, hampa tengok Y dia. Berapa nilai Y dia? Okey. Sekarang ni nilai Y dia adalah 1.14. Okey, tengok dekat Y kan? Kena rujuk dekat graf. Okey, so sekarang ni apabila 1 per X sama dengan 0.31,
Jadi 1 per Y dia adalah 1.14. Yang 1.14 ni daripada graf tau. Daripada graf tadi. Okay, so sekarang kita nak nilai Y. Jadi 1 per 1.14 sama dengan Y. So Y dia berapa? Kosong 0.88. Ya, 0.88 0.8 1 per Y. 1 bahagi 1.14. Apa? Saya cikgu punya kalkulator ni. 1 bahagi 1.14. 0.88. Okey, boleh? Okey, so kalau hampa nak tulis 0.877 pun boleh. Sama je, dapat je, terima je markah. Okey, boleh faham tak setakat ni? Kalau tak faham, yang mana tak faham? Siapa faham? Angkat tangan. Okey, siapa tak faham tanya. Kat mana? Yang mana satu tak faham? Okey, harap boleh faham lah kan? Siapa tak faham tu tanya. Okey, so kena buat graf dan jawapan kena ambil daripada graf. Ingat ya, pesanan cikgu antara yang pelajar selalu tak buat ialah bila dia buat graf, dia tak tarik graf tu sampai kena paksi X. Bila tak kena dia tak tarik graf tu sampai kena paksi Y. Kenapa? Sebab data tu tak sampai paksi Y. Jadi sebab apa kita kena tarik sampai kena paksi Y? Sebab nanti kita nak guna nilai daripada graf ni, pintasan Y daripada graf ni. Sebab tu kalau tak kena pun tarik je panjang-panjang pakai pembaris panjang tu, garis je. Okey, sampai kena paksi Y sebab kita nak dapatkan pintasan Y daripada graf. Okey, itu yang pertama yang selalu pelajar yang dia jadi nak ambil mana ni. Sebab dia kena rujuk pada jadual, daripada jadual. Daripada graf. Yang kedua, selalu yang kesilapan pelajar ialah di sini. Dekat ni, bila nak cari kecurunan ni, kena ambil nilai yang jarak dia besar. Okey? Kalau nak ambil daripada graf, kalau ikut arahan mesti daripada graf. Tapi ada juga pelajar dia ambil daripada jadual. Tapi dalam range data dia. Jangan ambil luar daripada data yang diberi. Okey? Kemudian satu lagi kesilapan pelajar ialah ni. Dia bila dapat soalan yang nombor 3 ni dia blur sikit. Okey, dia kena guna daripada okey, macam ni dia bagi X. So dia dah bagi X, kita gantilah X ni. So kita dapatlah 1 per X. Bila kita dah ganti X dalam 1 per X, kita dapatlah 0.3. 0.31. 0.31 ni bila nak cari Y kena rujuk graf. Kena rujuk graf. Daripada graf tu awak dapat Y. So bila dah dapat sebab graf dia ini graf ini 1 per Y. So yang ini adalah 1 per X. Nama graf ni. Okay, so bila awak buat algebra awak dapatlah nilai Y ni. Okay, so cikgu harap hampa faham lah nak. So, itu untuk soalan yang kedua. Kita tengok, mula-mula tadi kita tengok contoh kan. So, yang ni pula tentang log. Dia ada log pula. Jangan takut dengan log. Okay, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Lepas tu cikgu nak hampa buat latihan lah. Okay. So, next week kita masuk tajuk koordinat lah. Setakat ni ada nak tanya apa-apa tak?
Pukul lah. Tak. Tak ada. Hampa okey ke? Pukul lah ada yang rasa macam nak petam dah belajar ni ha. Okey, harap hampa okey lah kan. Kalau tak okey cuba selfie sikit. Buka kamera ke nak tengok apa muka tak okey tu. Tak lagi handsome lagi kan. Lagi cantik lagi kan. Mana tak tahu hampa duduk rumah lagi putih. Kan tak kena matahari. Ku putih lah kan. Okey, so tak apa, cikgu teruskan sikit lagi. Sebab ni soalan dalam macam bentuk log. Okey, macam kenapa soalan ni dalam bentuk log? Kan cikgu dah bagi tahu. Kan ni graf, bukan graf, persamaan ni dia bentuk indeks. Bila bentuk indeks, hampa kena buat log. Lagipun dia ada hint. Dekat soalan dia dah ada hint. Tengok ni soalan A tu dia kata plot log 10y. Kemudian dia bagi log lagi. Jadi hampa kena buat log nanti, persamaan nanti tu. Dia dah bagi hint dekat soalan. Okay. So daripada jadual yang diberi ni, hampa kena buat jadual baru. Okay. Yang ini dia sediakan jadual, tapi dalam PSN nanti dia tak sediakan jadual. Jadi awak tak tahu nak buat apa. Kena buat apa, kena buat jadual baru, dan jadual baru tu ikut hint yang dekat soalan A tu. Okay. Atas log 10A, bawah log 10Y. So macam mana nak buat? Macam mana nak buat ni? Okay, kena guna maklumat di jadual yang dia bagi. Okay. Hampa tekanlah log 10 boleh tekan kalkulator tau. So hampa tengok di sini. Dia nak log X. Log 10X. Hampa tekan dekat kalkulator. Perkataan log. X dia tu ialah 1.259 sama dengan. So, hampa dapat 0. Kosong. Ya. 0.10. Okey, yang seterusnya tu bagi tahu cikgu. Tekan log 1.585. Nampak apa? 0.20. Okey, 0.20. Kemudian tekan log 1.1995. Dapat apa? Kosong 0.30. Ya, seterusnya log 2.512. 0.40. Ya, 0.40. Kemudian log 3.162. 0.50. 0.50. Log 3.981. Tekan kalkulator. 0.60. Ya, 0.60. Okey, kemudian untuk Y pula. Untuk Y pula kita tekan yang ni pula. Okey. Kita tekan ni. Log 3548. Dapat berapa? 3.55. 3.55. Okey, log 1259. 3.10. Okey, 3.10. Seterusnya log 4.447. 2.65. Ya, 2.65. Kemudian log 316. 2.50. Ya, 2.50. Log 56. 1.75. Ya, dan last kali log 20. 1.30. Okey, faham ya macam mana buat? Faham.
Okey, seterusnya dalam soalan nanti dia tak bagi jadual, awak kena buat jadual baru berdasarkan hint yang dibagi ni. Okey, so dah siap jadual baru, awak kena buat graf pula. Graf tu ikut skala yang diberi, 2 cm kepada 0.1, 2 cm kepada 0.5. Cikgu takkan buat sekarang lah, ambil masa kan, nak garis semua tu kan. Tapi cikgu rasa awak mahir untuk buat. Okey, dan nanti bila awak dah buat graf, awak akan dapat graf macam ni lah. Graf, okey macam ni. Okey, awak akan dapat graf macam ni. Berdasarkan skala yang diberi, awak tengok paksi Y dia tulis log 10Y, paksi X dia tulis log 10X. Nama untuk paksi X. Okey, so awak tengok dalam data diberi tu, tak semua ada atas garis lurus tu. Ada data yang terkeluar juga. Okey? Kalau macam situasi ni dia tak ada dua yang terkeluar, satu je yang terkeluar. Masa awak buat ni awak tahulah. Okey, dan awak tengok data yang terkeluar tu, yang dekat 2.5 tu, dia tak adalah jauh sangat. Paling dia dalam 0.5 jarak dia tu, kalau hampa pakai pembaris, jarak data yang terkeluar daripada garis lurus tu, dia dalam 0.5 je. Tak sampai 2 cm daripada garis lurus tu. Okey? Kalau sampai 2 cm, semak balik. Ada kiraan ke apa ke, adalah benda tak kena tu. Awak ada buat silap kat mana-mana tu. Okey? So, kita tengok soalan seterusnya. Okey, dia suruh cari nilai A, nilai N. Okey. So, nilai A dengan nilai N ni macam mana nak cari? Kita tengoklah maklumat daripada yang diberi tadi, persamaan tadi tu kan. Okey, ini yang kita duk belajar dua kelas yang sebelum ni. Okey, kan dia bagi Y sama dengan A X kuasa N. So, dia dalam bentuk indeks. Bila dalam bentuk indeks, hampa kena letak log. Okey, log Y sama dengan log A. Bila dia duk rapat, maknanya dia darab. Bila darab, dia akan jadi tambah. Okey, log X. N tu cikgu tendang siap-siap di depan. Okey. So, dia dah jadi macam ni. Kita susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So, N log X tambah log A. So, yang ini adalah Y, ini adalah M, ini adalah X, ini adalah C. Okey? So, dia dah jadi dalam bentuk ni, barulah hampa boleh jawab nak cari A tu. A adalah pintasan Y. Okey. So, pintasan Y ni kena dapatkan daripada graf. Okey. So, log dia sebenarnya log 10 ni, cikgu tak tulis. Kalau tak tulis tu maksudnya log 10. Log 10 boleh tekan kalkulator. Log A, okey, yang ini kena tengok graf. Okey, hampa tengok graf. Pintasan Y dia berapa nilai? Cuba bagi tahu kat cikgu. 4. 4. Okey, kalau tak, okey, 4 Jadi 4. So, hampa tekan kalkulator. Okey, macam mana nak tekan kalkulator? Tekan sama-sama dengan cikgu. Cikgu, dia boleh buat anti-lock tekan kalkulator terus pun boleh. Kalau anti-lock, itulah anti-lock tahu kan, cikgu tunjuk hampa tu kan. Tapi kalau hampa nak tekan kalkulator, hampa ikut cikgu. Hampa tekan perkataan lock. Lepas tu, A ada tak kalkulator? Tak ada. A ada. Okay, alpha A. Alpha kalkulat 4 shift soft. Dia ambil masa lama sikit ya. So hampa dapat A tu berapa? 10,000. 10,000. Okay, so nilai A dah dapat. Kalau nak tekan kalkulator boleh, nak buat anti-lock pun boleh. Okay, anti-lock dia kan macam mana? Kan dia log 10A sama dengan 4. A ni kekal duduk situ. 10 membesar, 4 tu mengecil. Jadi 10 kuasa 4 adalah sama 1, 2, 3, 4. Faham tak? Inilah anti-lock.
Nak tekan kalkulator boleh, nak buat anti-lock pun boleh. Dapat jawapan super tu juga lah. Okey, boleh faham ke? Siapa faham setakat ni angkat tangan? Okey, siapa nak tanya boleh tanya on mic. Jangan malu, jangan segan, belajar tak boleh malu. Okey, so kita dah dapat A, sekarang kita nak cari nilai N. N tu apa? Dia kata N dekat sini, N adalah kecerunan. Kecerunan pun kita kena daripada graf, tapi cikgu suka nak ambil daripada jadual. Okey, boleh je. Ambil daripada graf boleh, nak ambil daripada jadual boleh. Okey, so dapat jawapan super tu juga lah kan. Tapi arahan ikut daripada graf. Okey, so N. Okey, cikgu ambil, cikgu tak ikut buku. Cikgu nak ambil ni, nilai ni dengan nilai ni. Okey, so Y dia ialah 1.75 tolak tolak 3.55. Okey, kemudian X dia 0.50 tolak 0.10. Okey, cek kita kira dapat berapa? Okey, 1.75 tolak 3.55. Dapat negatif 1.8. Okey, kemudian 0.50 tolak 0.10. Dapat 0.4. Jadi negatif 1.8 bahagi answer. Kita dapat negatif 4.1. Oh, dia lari noh. Dalam buku dia pakai, dia dapat negatif 4.5. Cikgu, saya dapat negatif 4.5 juga. Hang pakai apa? Nombor apa? Nombor ni lah cikgu bagi. Ya, cikgu salah tekan ke? Okey, check. Awak cikgu dapat negatif 1.4. Okey, negatif 1.8. Salah kalkulator ni. Negatif 1.8 bahagi 0.4. Betul. Salah tekan tadi. Agaknya lah. Terima kasih. Irham kan tadi kan? Siapa dia? Irham kan? Yang cakap tadi? Mufiq bukan saya. Mufiq. Okey. Mufiq. Terima kasih Mufiq. Hampa kena selalu bagi tahu kat cikgu tau. Maklumlah cikgu hampa ni. Okey, so kita dah dapat nilai N. N dia negatif 4.5. Okey, so kita dah jawab soalan 2. Nilai N ni. Okey, soalan seterusnya. Orang lain macam mana? Dapat tak? Siapa dapat angkat tangan? Siapa tak dapat tanya setakat ni? Okey, last. Cikgu pun tak larat lah ni. Okey, last. The correct value. Okey, nilai Y yang betul. Jika satu daripada nilai-nilai Y tersalah catat semasa eksperimen itu. Okey. Ni ada kaitan macam fizik lah. Kadang-kadang awak buat eksperimen tersalah catat dah pula. Okey. So, macam mana tu? Nilai Y yang betul jika satu daripada nilai-nilai Y tersalah catat semasa eksperimen itu. Nilai yang tersalah catat tu, okey. Nilai yang tersalah catat, sana. Nilai yang tersalah catat. Nilai Y yang betul jika satu daripada nilai-nilai Y tersalah catat semasa eksperimen itu. Okey, kita tengok Sat kita tengok graf ni. Kat mana tersalah catat? Ada ke yang tersalah catat? Rasa sampul yang mana yang tersalah catat? Ke ada soalan dia yang cikgu tercicir ni, tak tengok ni Sat. Sana. Hampa bertenang sana.
Nilai Y yang betul jika satu daripada nilai-nilai Y tersalah catat semasa eksperimen itu. Nilai mana yang tersalah catat? Okey. Saya cikgu nak recall balik, lama tak buat topik ni. Okey, kalau kita nak cari nilai tersalah catat. Okey. Katakanlah kita ambil satu data lah. Kalau Y dia kosong. Okey. Kita ambil satu data. Katakanlah Y dia sama dengan kosong, log Y dia sama dengan kosong, jadi log X dia adalah 0.4 daripada graf daripada graf ni. Daripada graf ni. Okey, yang atas sekali tu dekat paksi Y. Jadi 0.4. Okey. Macam ni. Sorry. Tersalah catat ialah hampa tengok daripada graf ni. Cikgu semula lah. Okey, daripada graf ni, hampa tengok daripada graf ni yang tersalah catat ialah yang terkeluar tu. Kan? Boleh ke? Yang terkeluar tu? Boleh. Yang terkeluar tu hampa tengok paksi X dia. Paksi X dia berapa? 0.4. Ya, 0.4. Sana. So, log X dia adalah 0.4. So, kita nak cari log untuk Y. Okey, log untuk Y ni, hampa tengok daripada graf. Okey, bila 0.4 ni garis putus-putus naik atas, pergi ke kiri. Hampa dapat nilai dia adalah 2.2. Boleh ke? Dia daripada graf lah. Boleh? Boleh. Okey, yang langkah pertama tengok data yang terkeluar. Data yang terkeluar tu hampa tengok paksi X dia berapa? 0.4. 0.4 ni hampa buat garis putus-putus sampai kena garis. Pergi ke paksi Y. Dapat 2.2. Okey. So, dapat 2.2. So, sekarang ni, hampa kena buat ni. Hampa kena tekan kalkulator. Buat anti-lock. Okey, ataupun buat anti-lock. So, sekarang hampa tekan kalkulator. Lock. Kalkulator lock 10 saja boleh tekan tau. Lock. So, lock alpha, Y tak ada. Ada Y. Alpha kalkulat 2.2. 2.2 lepas tu shift off. Atau hampa dapat apa? Hampa tekan kalkulator, log alpha Y, alpha kalkulat 2.2, shift off. Dapat apa? 158. Ya, 158.5 tak? Ya. 0.5. Okay, so nilai Y yang betul ialah 158.5. Inilah jawapan nilai Y yang betul. Okay, oleh sebab itu nilai Y yang betul, nilai Y yang betul ialah 158.5. Kat sini ni kalau hampa tak mau pakai kalkulat sisa-sisa tu, hampa buat ni macam ni. Hampa buat anti-lock. Lock 10Y sama dengan 2.5. Anti-lock Y tu kekal di situ, 10 membesar 2.2 ni. 2.2. So kalau hampa tekan kalkulator 10 kuasa 22. Hei, pening kan? Hampa buat ni lah macam cikgu buat tu dulu pakai kalkulator. 10 kuasa 2.2 bukan 22. 2.2. Okey, jadi 10
kuasa 2.2. Apa dapat? 158.48. 158.5 lah. Y tu sama dengan 158.5. Sama lah kalau hampa tak mau buat yang pakai kalkulator, hampa buat interlock yang orange tu. So, faham kan? Macam mana nak cari? Nak cari apa tadi tu? Nilai Y yang betul jika satu daripada nilai-nilai Y tersalah catat. Faham tak? Siapa faham angkat tangan? Siapa tak faham tanya? Okey, so kita dah habis. So cikgu rasa sampai di sini saja. Cikgu nak bagi latihan ke hampa daripada buku teks. Okey, buatlah nak. Kalau hampa tak buat, hampa yang rugi sebabnya matematik ni dia tak boleh mendengar saja, dia kena praktis. Okey, awak kena buat latihan. Buku teks, muka surat. Buku teks sana. Buku teks muka surat 173 soalan 11. Soalan 10 dan 11. Okey, tu homework untuk hampa. Okey, kalau ada masalah PM cikgu. Okey, so kalau tak ada apa-apa nak tanya sampai di sini saja. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, so sampai di sini saja. Terima kasih, tahniah atas kehadiran anda. Jangan lupa tik nanti dekat pool, dekat Telegram kehadiran. Okey, so Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Sama. Okey, sama.